Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, tolak fitnah. Tolak? Satu Malaysia? Yang saya kasihi Tan Sri Pengerusi Tetap, Yang Berhormat Datuk Timbalan Pengerusi Tetap, yang saya kasihi Yang Berhormat Presiden, Yang Berhormat Timbalan Presiden, rakan-rakan saya, naib-naib Presiden, Datuk Zahid, Datuk Syafiq Abdal, ketua-ketua sayap, wanita, pemuda dan puteri, rakan-rakan seperjuangan, ahli-ahli majlis tertinggi, para perwakilan, para pemerhati di dalam dan di luar Dewan, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi. Ikhlas apabila Tan Sri memulakan ucapan semalam, teringat saya cerita Tan Sri di awal perhimpunan, kisah rayuan cucunya, cucu Tan Sri sendiri, supaya UMNO dijaga demi masa depannya. Sama jugalah apabila wakil puteri saudari Hasrul Izzat pagi tadi berkongsi cerita anaknya menyanyi lagu UMNO dikala beliau bergerak menuju rumah keramat UMNO. Semua ini membuatkan saya sedar betapa bermaknanya majlis malam yang ditakdirkan berlangsung di rumah UMNO, diraihkan ketika Perhimpunan Agong Parti, dihadiri oleh keluarga besar UMNO dari seluruh pelosok negara, diuruskan bersama oleh para pemimpin, para pendukung, warga, ibu pejabat. Lebih bererti apabila Tan Sri Pengerusi Tetap sendiri sudi mewakili keluarga memberi ucapan merestui kedua mempelai. Terima kasih Tan Sri, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sama ada dalam Dewan atau di luar sana. Ini yang saya risau. Minta dia bucap, hidung saya kata besar. Tahun lepas bulu betis saya disentuh. Apa rumah yang besar ni dah. Kalau kita, dia kata dia melepak. Sekarang ni dah berjangkit kepada Presiden pun. Zahid Jawa, Lanun keturunan Syafi'i. Saya pula keturunan Turki. Naib-naib Presiden bersatu hati demi keutuhan kekuatan hati. Presiden gelar kami 3 ekor. Jangan ada sayang lah anak buah dia lah. Kami bertiga tidak pernah berekor. Tapi sanggup kami menjadi ekor, membantu Presiden penuh akor. Berbalik kepada perhimpunan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya diamanahkan sekali lagi untuk mengurusikan jawatan kuasa usul. Dan terus terang saya nak nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa kali ini sukar dan berat. Kerana kita tahu perhimpunan kali ini berlangsung pada saat dan ketika parti kita berada dalam keadaan yang paling penting. Kita berhimpun dalam masa yang cukup monumental. Masa dan ketika di mana kita akan menentukan kedudukan dan kelangsungan perjuangan agama bangsa tanah air dan nasib anak bangsa kita. Ia jelas kerana faham perhimpunan ini turut dirasai oleh seluruh ahli UMNO di setiap lapisan masyarakat kita. Apabila 521 usul yang datangnya daripada akar undi, daripada cawangan dan daripada bahagian, 45 diterima tanpa bahas
476 daripada usul ini telah pun dibincang dan dipersetujui. Tidak ada satu usul pun ditolak, sekaligus membuktikan bahawa UMNO mendengar suara akar umbi inklusif, tertib dan demokratik. Jauh lebih tertib daripada PAS. Jauh lebih inklusif daripada DAP. Dan jauh lebih demokratik daripada PKR. Alhamdulillah, semua jurucakap dapat membahaskan ketiga-tiga usul dengan baik. Berjaya menjiwai tuntutan setiapnya dan telah meletakkan keutamaan kepentingan perjuangan melebihi kepentingan diri dan kepentingan peribadi. Dan akhirnya semua usul yang dibentang telah pun dipersetujui oleh para perwakilan sebulat suara. Lega dan terima kasih saya ucapkan kepada ahli jawatankuasa dan tahniah saya ucapkan kepada jurucakap dan juga para perwakilan yang berada di hadapan saya ini. Dan sepanjang 3 hari ini kita mendengar intipati ucapan para pembahas. Dan kita boleh rangkumkan diri kepada 4 penekanan utama. Pertamanya, prinsip dan matlamat perjuangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kedua, pemimpin dan kepimpinan. Ketiga, prestasi dan pencapaian. Dan keempat, kepincangan dan ancaman bahaya parti lawan. Prinsip dan matlamat perjuangan. Dan si pengurusi tetap, sesungguhnya UMNO dilahirkan oleh kesatuan hati bangsa kita. Di surau-surau, di bawah-bawah rumah, di sawah ladang, daripada segenap lapisan rakyat di seluruh pelosok negara. Ia adalah parti seluruh rakyat, bukan hanya pada nama. Tapi UMNO merupakan wadah kepada hati, pada jiwa, pada nurani, pada setiap detik dan degup jantung bangsa kita. Kita istiqamah dalam menatang perjuangan dan UMNO konsisten mempertahankan tiang-tiang seri negara. Matlamat dan prinsip perjuangan kita tetap sama. Tetapi bezanya hari ini, lanskap baru politik menuntut transformasi dan pendekatan kita perlu berubah. Cara kita berfikir perlu berubah. Cara kita bertindak serta cara kita berkomunikasi perlu berubah. Kita perlu lebih inklusif. Bukan sahaja di kalangan orang-orang UMNO dan Barisan Nasional, tetapi menjangkau seluruh rakyat, khususnya generasi muda. Kita perlu berbicara dalam bahasa yang mereka fahami, sama ada secara fizikal atau juga di alam cyber. Dan ini sedang kita lakukan dan akan terus kita sampaikan kepada rakyat. Kedua, pemimpin dan kepimpinan. Selain ahli, pemimpin dan kepimpinan adalah elemen penting untuk pertubuhan. Kita bersyukur peralihan kuasa dalam parti ini telah berlangsung dengan tertib, sempurna sejak dahulu lagi. Akhirnya prinsip dan matlamat perjuangan bersambung demi anak watan. Setiap kepimpinan UMNO mempunyai legasinya tersendiri dalam era masing-masing. Hari ini, sejarah itu diteruskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Yang Amat Presiden, kita hari ini juga mempunyai gaya dan pendekatan beliau yang tersendiri. Tidak ada golongan yang dipinggir, tidak ada golongan yang disisih. Peneroka, cikgu, pegawai kerajaan, nelayan, petani, pemandu teksi, penjaja kecil, mahasiswa,
penganggur, ibu tunggal. Inilah keterangkuman, inilah inclusivity yang perlu kita lakukan. Cuma kita harap bahawa selepas kita bertekad sesama kita dan turun ke bawah, kita berharap bahawa parti-parti komponen dalam Barisan Nasional juga mengikuti contoh ini supaya kita boleh bergerak sebagai satu barisan mewakili rakyat di seluruh peringkat untuk memastikan kemenangan di PRU ke-13. Ketiga, prestasi dan pencapaian. Sepanjang 66 tahun penubuhan UMNO dan sejak 55 tahun kemerdekaan negara, agenda pembelaan rakyat dan program pembangunan negara sentiasa diutamakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Hasilnya bukan sahaja dapat didengar, tapi dilihat, dapat turut dirasai dan dinikmati oleh rakyat keseluruhannya. Malah kejayaan ini tidak terhenti di situ sahaja. Malaysia telah menjadi contoh teladan dalam pelbagai bidang sehingga mendapat pengiktirafan antarabangsa. Namun begitu, kita masih belum berpuas hati. Dan ini diakui secara jujur dan ikhlas oleh Yang Amat Berhormat Presiden bahawasanya kerajaan Barisan Nasional tidak sempurna. Dan hakikatnya memang tidak ada mana-mana kerajaan di dunia ini pun yang sempurna. Inilah sifat pemimpin yang telah dikupas dengan terperinci dan begitu jelas oleh Ustaz Fathul Bari, Wakil Perlis pagi tadi, yang sebenarnya menunjukkan watak dan pegangan-pegangan nilai Presiden kita hari ini. Kita bermuhasabah, kita akui kelemahan diri, kita memohon maaf atas kekurangan yang ada. Tetapi kita tidak menuding jari menyalahkan orang lain, betul? Kita tidak angkuh. Kita juga tidak taksub sehingga gagal membezakan kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan. Apatah lagi kita tidak tergama mendoakan kehancuran orang lain semata-mata dirasuk untuk mengecapi tampuk kekuasaan. Inilah yang membezakan kita dengan mereka. Inilah parti keramat UMNO, parti yang tidak pernah lari daripada tanggungjawab dan amanah yang telah kita warisi selama ini. Akhirnya, penekanan keempat iaitu kepincangan dan ancaman bahaya parti lawan. Dan si pengurusi tetap terlalu banyak kepincangan dalam parti lawan jika mahu dinyatakan satu persatu. Banyak itu jugalah ancaman bahaya yang akan timbul sekiranya mereka mendapat kuasa. Sepanjang perbahasan, para jurucakap acap kali mengupas perkara ini. Pakatan mereka songsang, ideologi mereka cacah merbah, pemimpin mereka sesumpah politik, pemimpin mereka sanggup mengkhianati agamanya sendiri, bangsanya dan negaranya. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, pilihan raya bukan medan uji kaji, bukan perkara cuba-cuba, apatah lagi bagi pujuk rayu untuk diberikan peluang. Jangan lupa, mereka telah pun diberi peluang mentadbir di beberapa negeri. Mereka diberi peluang untuk menunjuk prestasi tetapi mereka telah gagal. Mereka diberi peluang untuk menunaikan janji tetapi mereka telah mengingkarinya. Mereka tipu rakyat dan sesungguhnya tepat kalau kita labelkan mereka ini penipu. Kita tanya orang Penang yang apa jadi di Pulau Pinang, Kampung Kuah Pala, tipu atau tidak? Kita tanya orang Selangor, lawan Ibu Tunggal, tipu atau tidak? Kita tanya orang Kelantan, air bersih dan lebuh raya, tipu atau tidak? Kita tanya orang Kedah dari mula sampai akhir, semuanya tipu.
Sebab itulah kita tidak boleh cuba-cuba. Seperti yang Ustaz Effendi Wakil Kelantan katakan, ini bukan untuk suka-suka, untuk kita seronok-seronok. Kita tidak boleh mentaruhkan masa depan kita, memperjudikan nasib dan masa depan cucu Tan Sri Promosi Tetap, anak Ketua Puteri Pontian, masa depan Alisa, anak saya sendiri, cucu cicit tuan-tuan dan puan-puan, dan masa depan mereka. Jangan kita lupa. Jangan kita sekali-kali lupa bai'ah, ikatan sumpah taat setia yang kita lafazkan tahun lepas. Kerana tidak ada sebaik-baik janji melainkan kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada yang lebih sayu dari melihat bangsa sendiri menjadi hamba. Tiada yang lebih pilu dari melihat anak bangsa melarat dan menderita. Yang amat berhormat Presiden, tidak kira bila pilihan raya akan diadakan, kita akan gerakkan jentera dan mematuhi arahan. Kepada rakan-rakan di kursi yang menjadi impian pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan, jangan gusar, jangan gentar untuk menghadapi musuh dengan berani. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak keseorangan. Kita semua akan bersama dalam susah dan senang. Tingkatkan azam, kita gempur tubuh mereka, lebur impian mereka buat selama-lamanya, insya-Allah. Sebab itulah saya berdoa, akhir kata. Berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati segala usaha kita ini. Agar doa kita dimakbulkan untuk terus mengemudi negara selepas pilihan raya nanti. Bersatulah sekalian anak bangsa. Bersatulah seperti belum pernah kita bersatu sebelum ini. Usah khawatir, usah gulana, usah temenung, usah temanggu. Padakan jiwa, maralah dengan satu ikatan, satu perasaan, Putrajaya kita pertahankan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.